Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan adakan temu bual bersama Saudari Syazwani berkaitan dengan perniagaan beliau. Sebelum tetamu kita perkenalkan diri, saya nak maklumkan kepada Syazwani bahawa kami ni dari pelajar Universiti Utara Malaysia berbesar hati ingin menembubual Syazwani untuk melaksanakan tugasan kumpulan kami bagi subjek pengurusan dalam Islam. Untuk pengetahuan Syazwani, temu bual kita ni akan dirakam. Saya menjemput Saudari Syazwani untuk memperkenalkan diri dan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang perniagaan. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Nurul Syazwani ataupun lebih dikenali sebagai Wani. Boleh panggil Wani ataupun Akak Popis. Okey, saya sibuk. Saya menjual popis dan tak payah cakap dan. Okey, saya start berniaga daripada tahun 2020. Masa tu form 5 pula form 6. So saya start berniaga time tu agak susah sikit sebabnya kita kena pandai bahagi masa dengan study dan juga bisnes. So saya berminat untuk berniaga ni sebabnya saya memang suka bisnes. Daripada saya form 1 sampai form 5 saya memang minat bisnes. Lepas saya bisnes ni contoh macam bisnes kain batik, macam-macam saya jual. Tapi dulu macam dropship je lah. So untuk popiah pisang ni mak saya yang sarankan untuk saya jual popiah pisang sebabnya dia kata kalau makanan ni ramai orang nak, permintaan tinggi. Semua orang suka makan. So sebab tu saya jual popis. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjual popis lagi. Tak bekerja pun, hanya bisnes saja. Okey. Lepas tu saya nak tanya, kenapa Wani pilih untuk jual popis? Kenapa saya pilih untuk menjual popis macam yang saya cakap tadi, makanan ni ramai orang suka. Tak kisahlah apa-apa pun, kalau sedap, kalau murah dan berpatutan, orang akan beli. So macam popis tu kita letak topping coklat, jadi orang memang suka coklat. Jadi sebab tu saya jual popis. Okay, so serius ni. Sebelum ni Syazwani ada menyatakan tentang cabaran-cabaran yang Wani hadapi sepanjang buat bisnes ni. Jadi antara cabaran tersebut kami akan cuba bantu Wani dengan mengatasi dan memberi beberapa idea dan nasihat lah. Jadi saya share dulu. Okay, so ni antara cabaran yang Wani hadapi. Jadi kami akan cuba untuk bantu Wani bagi nasihat dan idea. Kami akan mulakan dengan 2 poin, nombor poin 1 dan 2, dan dia akan disampaikan oleh Yasmin dan saya, Huda. Dan lagi 2 poin tu kami akan sampaikan melalui video. Okay, jadi saya jemput Yasmin untuk sampaikan advice tersebut. Silakan. Okey, jadi sebelum ni Cik Wani ada cakap pasal cabaran dia kena bahagi masa antara bisnes dengan pelajaran kan. Jadi ni cabaran dia masa dululah, masa mula-mula nak buat bisnes tu. Tapi sekarang ni maybe dia kena bahagi masa dengan kehidupan sekarang ni lah kat rumah semua kan. Okey. Jadi dekat sini kita nak apa dia? Dia lupa hidup juga. Okey, jadi kat sini kita nampak macam pembahagian masa lah kan, pengurusan masa. Jadi dia punya solutionnya yang kita orang boleh bagi adalah mungkin Cik Wani boleh buat jadual macam untuk bahagikan bisnes dengan
kerja harian lah kan, macam kerja rumah apa semua. Dan mungkin Cik Wani juga boleh bangun awal supaya boleh bangun awal tu kita boleh fikir nak buat apa kan. Macam dah ada dalam kepala otak nak buat apa Ya, betul. semua. Jadi itulah antara solution yang kita orang boleh bagi untuk cabaran bahagi masa tu. Jadi saya serahkan kepada Huda kembali. Okey, untuk cabaran yang kedua iaitu persaingan, apa advice dan cadangan yang kami boleh bagi adalah Cik Wani mungkin boleh promote dengan kerap berkaitan dengan bisnes tu menggunakan media sosial. So bila Wani promote dekat media sosial, pelanggan akan lebih selalu nampak posting dan diorang akan lebih tertarik lah dengan bisnes dengan popis tu kan. Lepas tu yang kedua, mungkin Wani boleh buat sale popis tu sesekala kan, supaya pelanggan lebih tertarik nak beli. Diorang pun akan jadi macam dah selalu beli, dah selalu buat sale pun diorang akan jadi pelanggan tetap Wani lepas ni. Itu antara advice dia lah. Yang seterusnya saya akan untuk persaingan. Cabaran yang ketiga iaitu tempahan terlalu banyak. Jadi advice ni akan disampaikan oleh Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ismail, nombor ID saya 28472. Di sini saya akan memberi beberapa langkah untuk mengatasi cabaran apabila menerima order terlalu banyak dan kekurangan pekerja. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah yang pertama, kita perlulah membina satu pasukan di mana dalam pasukan tersebut kita mengambil pekerja yang boleh melakukan ataupun menggalas beberapa tanggungjawab untuk dilakukan dalam satu masa. Selain itu, kita juga boleh mengambil pekerja yang ada kemahiran dalam bidang IT, di mana perkara ini akan memberi kelebihan kepada syarikat kita. Sebagai contoh, melalui teknologi digital ini, ia dapat melancarkan dan juga memudahkan segala tempahan yang diterima. Jadi, tidak menjadi masalah jika kita tidak mencukupi pekerja. Yang kedua adalah pemilik syarikat ataupun founder perlulah mencari mentor, di mana fungsi mentor ini adalah untuk memberi jalan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi ataupun memberi tips-tips perniagaan dan banyak lagi. Jadi melalui mentor ini, pemilik syarikat tersebut boleh melakukan inisiatif-inisiatif ataupun persediaan dalam menghadapi masalah-masalah yang bakal dihadapi. Langkah yang ketiga adalah kita boleh memberitahu pelanggan bahawa kita akan melakukan penghantaran barang mereka sebelum jam 4. Jadi bila ada tempahan yang masuk selepas pukul 4, penghantaran tersebut akan dihantar pada hari esok. Jadi sistem penghantaran barang kita itu akan lebih teratur dan pelanggan kita akan lebih cakna lah. Terima kasih. Okay. Jelas tak pasal advice yang ketiga ni? Jelas tak pasal advice yang ketiga ni? Untuk Jelas. Wani. Cukup. Okay, terima kasih. Cukup jelas. Okay, so untuk cabaran yang terakhir iaitu order terlalu sikit. Yang ni akan disampaikan oleh saudara Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya ingin mengemukakan beberapa buah cadangan bagi menangani masalah modeling sikit lah. Okay, pertama sekali saya ingin menyentuh tentang kita sebagai peniaga ni perlu membuat perbandingan harga dan di beberapa buah kedai lah yang sebelum kita membeli bahan kita untuk perniagaan kita. Dan di mana ini bagi memastikan kita sebagai peniaga dan membeli bahan dengan harga yang paling murah dan berbanding kedai-kedai yang lain lah. Dan kalau boleh kedai ini perlulah yang berdekatan dengan rumah kita. Sebab apa?
bagi mengurangkan lagi kos pengangkutan kita setiap kali membeli bahan. Okey, yang kedua adalah dengan membeli bahan mengikut kuantiti tempahan. Jadi benda ni adalah bagi bahan-bahan yang tidak tahan lama lah, barangan yang tidak tahan lama. Contohnya seperti sayur-sayuran, mana sekiranya kita beli secara berlebihan dan tidak mengikut tempahan, maka mungkin kemungkinan besar sayur-sayuran yang berlebihan itu akan menjadi satu kerugian lah kepada peniaga. Seterusnya adalah kita boleh membeli bahan secara borong dan bagi bahan-bahan yang tahan lama. Benda ni bagi mengurangkan lagi kita punya kos pengangkutan lah. Sebab apa? Kalau kita beli barang secara borong dan lagipun membeli barang secara borong ni adalah lebih murah berbanding kita beli secara satu persatu. Okey, dan yang terakhir adalah menetapkan kadar jualan bagi perniagaan kita, di mana sehari kita tetapkan berapa dan seminggu kita tetapkan berapa. Jadi ini dapat memudahkan kita untuk mengawal bahan yang kita gunakan lah. Bagi mengelakkan daripada bahan yang tidak tahan lama, bagi yang tahan lama tu rosak, dan ini bagi mengelakkan juga kita mengalami masalah kekurangan bahan ketika melakukan perniagaan. Jadi itu sajalah nasihat saya bagi menangani masalah modal yang sikit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Okey, kita teruskan dengan soalan dari Yasmin. Soalan saya adalah sepanjang Cik Wani bisnes ni pernah kena scam tak? Scam. Ya. Scam tu memang selalu sangat kena daripada sampai sekarang. Daripada saya bisnes dropship ke, apa ke, sampailah saya punya bisnes sendiri pun still ada kena scam. Contohnya scamnya macam dia dah order, lepas tu dah bagi location apa semua, tapi dia tak payment lagi tau. Dia tak payment lagi. Dia tak bayar transfer lah kiranya. Lepas tu saya sampai dekat location yang dia bagi tu. Location tu hutan, tak ada. Jalan-jalan yang memang corok-corok hutan. Takkanlah yang pula membeli. Jadi kena scam macam tu lah. Sangat. Dahsyat. Itu yang dia bagi tu dekat saya tak kisahlah lagi. Tapi kalau jauh-jauh tu memang menguji kesabaran lah. Tapi lama-lama macam dah biasalah. Tapi apa-apa pun macam untuk orang bisnes pun disarankan waktu transfer dulu. Bukan kita tak percaya, tapi seleloknya biarlah diorang transfer dulu. Faham? Sebabnya kalau tak transfer dulu jadi macam tu lah. Kena scam, transfer lah. Pun kena transfer, kena bayar duit dulu. Lagi-lagi makanan. Sebab benda tu ditarikh daging kan, so tak baiklah kalau tipu orang. Gitu. Okey, untuk soalan seterusnya, apa rancangan Wani masa depan tentang perniagaan ni lah? Ya. Bateri saya agak low. Sekejap. Ya. Itulah masalah. Mampus. Orang bisnes. Apa tadi? Perancangan pada masa akan datang Betul. Perancangan saya pada masa akan datang, saya nak memperluaskan lagi empire saya. Wah, tiba tak? Betul lah. Saya plan dalam jangka masa panjang lah, dalam jangka masa pendek. So saya plan nak buka kedai sendiri, cawangan sendiri, dekat sini satu dengan dekat kampung satu. Lepas tu nak apa nama benda tu?
nak adakan dropship, agent, macam tu. Sekarang memang dah ada tapi tak ramai lah. Selalunya dropship tu orang-orang macam kerja kilang. So kalau kilang yang order memang kau-kau lah dia orang bagi. Dulu boleh dapat banyak lah tapi sekarang macam kurang sikit lah. Dulu boleh dapat 1,000 lebih sehari. Masa tu masa mula-mula COVID kan, so boleh dapat 1,000 lebih hari. Lepas tu runner pun sampai 3 orang. Lepas tu panggil cousin tolong, ayah pun cuti. So macam tak adalah penat sebab ramai tolong kan. Tapi sekarang ni memang kena arrange betul-betul lah sebabnya kita sendiri yang buat, kita sendiri yang deliver. Sebab kalau nak macam express pakai Grab Move ke, takut customer pula tak nak sebab dalam Move dengan Grab kan dia orang punya charge delivery kan mahal. Nanti charge delivery lagi mahal daripada makanan. Manalah orang nak. Sebab tu saya decide untuk sehari tu ambil 5. Kena ada target lah. Kalau tak dapat mesti kena capai juga target tu. So Yasmin ada soalan lain tak? Yasmin ada soalan lain tak? Yasmin di Terengganu. Rasanya tak ada. Dah tak ada kot. Okay, so Alhamdulillah temu bual kita berjalan dengan agak lancar malam ni. Jadi saya mewakili ahli kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syazwani atas kelapangan masa untuk ditemu buat oleh kumpulan kami. Jadi kami harap segala cadangan dan idea yang diberikan sedikit sebanyak dapat membantu perkembangan Kak Syazwani pada masa akan datang. Dan semoga tu kami doakan supaya berjaya lah pada masa akan datang, insyaAllah. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Maisara binti Abdul Razak. Nombor matrik 272343. Okey, kesimpulan yang kami boleh dapatkan di sini ialah kita kenalah membahagikan masa bisnes dan study. And then dengan membuat jadual supaya dapat membahagikan dengan lebih teratur dan sistematik untuk bisnes dan kerja harian. Dan seterusnya ialah persaingan. Dari segi persaingan, kita kena selalu untuk mempromosikan menggunakan sosial media supaya produk dikenali. Dan seterusnya, jangan mengambil ataupun ambil order jangan terlalu banyak. Dan iaitu kita bina tim dan yang bertanggungjawab dengan membuat tim yang bertanggungjawab. Dan seterusnya berkaitan dengan modal, which is kita beli barang secara pukal, which is kita guna modal yang sedikit lah. Dan seterusnya ialah dari segi cabaran yang kami dapati ialah satunya masalah line, which is rangkaian internet yang kurang memuaskan. And then seterusnya kekangan masa akibat banjir. Seterusnya respon daripada speaker terhadap cadangan dan penambahbaikan yang diberikan oleh kami. Alhamdulillah, respon iaitu Cik Wani menerima dengan sangat baik dan semuanya memuaskan dan dia menerima dengan hati yang terbuka. Okey, sekian sahaja daripada saya, Anis Maisara binti Abdul Razak. Assalamualaikum.